Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada minggu ini kita telah masuk tajuk baru, iaitu unit 4, bahaya dalam senyap. Pada kali ini latihan kita berkaitan dengan kemahiran membaca dan menulis. Pada akhir pembelajaran, kamu akan dapat baca dan faham apa yang terdapat pada poster penyakit berbahaya. Dan kamu juga akan dapat menulis ulasan berkaitan poster tersebut. Jadi video ataupun pembelajaran kita pada minggu ini lebih kepada cara atau langkah menulis ulasan yang baik. Jadi video ini mungkin agak panjang berbanding sebelum ini kerana ini merupakan kali pertama kamu diajar bagaimana untuk menulis ulasan cara yang mudah, cara yang lebih senang. Jadi saya harap kamu dapat beri tumpuan dan dengar baik-baik apa penjelasan yang akan saya sampaikan. Apa yang kamu dapat lihat pada skrin gadget masing-masing sekarang ialah poster. Poster ini kamu dapat tengok pada buku teks bahasa Melayu kamu, muka surat 26. Jadi pada muka surat 26 ini ada maklumat berkaitan penyakit berbahaya. Jadi apa yang perlu kamu lakukan, apa yang perlu kamu buat adalah kamu baca setiap maklumat yang terdapat pada poster ini. Bagi kali ini kamu tidak perlu rakam dan hantar kepada saya. Cukup sekadar kamu baca dan faham apa yang disampaikan oleh poster ini. Agak sesuai, memang sesuai dengan keadaan yang berlaku sekarang di dunia ni. Kalau kamu tengok di sini, salah satu penyakit berbahaya COVID-19 yang sedang satu dunia hadapi sekarang. Kamu boleh tengok ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 jenis penyakit berbahaya yang terdapat pada poster ini. Dan poin-poin kecil, poin-poin di bawah setiap jenis penyakit ini merupakan huraian atau penerangan berkaitan penyakit tersebut. Sebagai contoh, COVID-19. COVID-19 ni merupakan keluarga virus seperti sindrom pernafasan akut yang teruk ataupun SARS. SARS ini pernah melanda dunia lebih kurang belasan tahun dahululah. Kamu pun tak ada lagi. Kemudian kamu boleh tengok demam campak. Yang ini saya yakin ramai yang telah merasai, yang telah rasa dan telah tahu bagaimana rasanya, seksanya kena demam campak. Di bawah ni ada butiran mengenai demam campak. Jangkitan akut terhadap kanak-kanak disebabkan oleh virus measles. Pesakit mengalami gejala jangkitan pernafasan dan ruam pada kulit. Ada beberapa perkataan di sini yang kamu baru dengar. Perkataan-perkataan baru yang kamu tak pernah tengok dan tak pernah dengar. Jadi, untuk kamu tahu
dia punya maksud. Perkataan tu kamu boleh cari maksudnya dalam kamus dewan, atau kalau tak ada kamus dewan di rumah, kamu boleh Google lah. Itu cara paling senang. Contohnya akut. Akut tu benda apa? Cari sendiri. Itu salah satu tugasan kamu lah. Tak perlu hantar kepada saya. Cukup kamu tahu untuk diri kamu sendiri. Dan penyakit polio, influenza, bacalah. Baca dan fahamkan setiap maklumat butiran yang terdapat pada poster ini. Yang saya nak tekankan adalah ini. Pencegahan awal. Pencegahan awal ni apa? Cara atau langkah untuk mengelak daripada dijangkiti penyakit seperti ini. Kalau kamu tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 langkah pencegahan awal. Di sini kamu perlu faham betul-betul. Perlu faham elok-elok, faham dengan baik apa poin itu sampaikan. Yang pertama, kerap basuh tangan dengan cara yang betul, yang sedang kita amalkan sekarang. Yang kedua, tutup mulut dengan tisu atau tangan ketika batuk atau bersin. Yang ketiga, pelitup muka. Gunakan pelitup muka. Sekarang wajib pakai kalau kamu pergi ke mana-mana. Keempat, jaga kebersihan persekitaran di rumah dan di tempat awam. 5, elakkan diri daripada individu yang bergejala. 6, jumpa doktor jika mempunyai tanda-tanda awal gejala. Dan yang terakhir, ambil suntikan vaksin yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi beberapa penyakit ni sudah ada vaksinnya kecuali COVID-19 yang baru sahaja. Baru sahaja ada, yang baru sahaja wujud, yang kamu akan dapat paling awal bulan 3. Jadi apa yang perlu kamu buat? Baca dan faham setiap butiran yang terdapat pada poster ini, terutamanya bahagian ini, pencegahan awal. Setelah kamu baca dan faham apa yang terdapat pada poster penyakit berbahaya tadi, apa yang perlu kamu buat adalah bina atau tulis ulasan berkaitan poster tersebut. Jadi ini yang saya dah bagi tahu awal tadi. Mungkin sesi pembelajaran kita pada minggu ini agak lama, agak panjang berbanding sebelum ini, kerana ini kali pertama kamu diajar untuk menulis ulasan. Menulis ulasan seperti mana murid-murid tahun 6 diajar. Jadi saya akan ajar kamu seperti mana saya ajar tahun 6, supaya senang tahun depan bila masuk tahun 6, saya tak perlu ulang balik, ataupun tidak perlu tekan dengan lebih, macam mana? Maksudnya saya tak perlu bekerja keras lah untuk ajar kamu balik, sebab kamu dah diajar macam mana seperti saya ajar tahun 6. Jadi apa yang perlu kamu buat? Yang pertama ni, salin semula soalan yang kamu dapat tengok dekat gadget kamu. Salin semula soalan ini. Akhir-akhir ini semakin banyak penyakit berbahaya yang boleh dihidapi melalui jangkitan. Berdasarkan poster penyakit berbahaya, poster yang tadi itulah, tulis ulasan berkaitan langkah pencegahan awal. Langkah pencegahan awal penyakit berbahaya dalam bentuk perenggan selengkapnya. Jadi sebab itulah saya minta kamu faham betul-betul bahagian pencegahan awal tadi. Sebab
Sebabnya kita kena buat ulasan berdasarkan maklumat tersebut. Jadi selepas ini saya akan huraikan dengan lebih jelas bagaimana untuk menulis ulasan yang baik, bagaimana untuk menulis ulasan yang memudahkan penanda atau pemeriksa ataupun cikgu kamu untuk semak ulasan yang kamu buat. Seperti yang saya bagi tahu tadi, kamu akan diajar bagaimana untuk menulis ulasan dengan baik. Apa yang dapat kamu tengok pada skrin gadget kamu, ini poster tadi, poster penyakit berbahaya. Jadi apa yang kamu kena tekankan adalah pencegahan awal, bahagian ini, bahagian pencegahan awal. Jadi macam saya bagi tahu tadi, apa yang kamu perlu buat adalah tulis ulasan. Ulasan, baik. Dengar baik-baik dan fahamkan. Untuk bahagian B, kertas 2 atau kertas penulisan, soalan ulasan. Soalan ulasan ini kamu perlu tulis dalam 3 perenggan. Jangan buat lebih. Kenapa tak boleh buat lebih? Sebab kalau kamu buat 4, 5 atau 6 perenggan atau lebih banyak perenggan, itu bukan ulasan. Itu sudah jadi karangan. Bila jadi karangan, kamu sudah tidak menjawab soalan. Sebab soalan suruh buat ulasan, tapi kamu buat panjang, berjela-jela. Itu sudah jadi karangan. Ulasan ini secara ringkas. Jadi 3 perenggan. Perenggan pertama kita sebut pengenalan atau pendahuluan. Bahagian ini, perenggan ini tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu berjela-jela. Cukup 2 ayat sahaja. Cukup 2 ayat sahaja. Lepas ini saya akan jelaskan lagi macam mana nak buat 2 ayat ini. Kemudian selesai perenggan pertama, masuk perenggan kedua. Perenggan kedua ialah perenggan isi. Perenggan isi 4 ayat sahaja. Kalau lebih nanti, macamlah saya bagi tahu tadi, takut berjela-jela, ulasan itu jadi karangan. Jadi buat 4 ayat saja. Kemudian yang terakhir, perenggan yang ketiga ialah kesimpulan atau penutup. Cukup 1 ayat sahaja. Jadi berapa ayat yang perlu kamu bina untuk ulasan ini? 2 campur 4 campur 1. Jadi 7. Hanya 7 ayat sahaja untuk buat ulasan yang baik. Mudah sahaja, tak perlu tulis panjang-panjang. 7 ayat sahaja. Lepas ni saya akan terangkan macam mana untuk buat 7 ayat itu dengan mudah. Baik. Tengok pula maklumat yang terdapat dalam kotak hijau ini. Apa benda ni yang saya merahkan ini? Apa benda ini? Baik, ini ialah singkatan ataupun akronim. PASSAK. 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 Apa benda PASSAK ni? Inilah formula ataupun cara ataupun teknik untuk kamu bina ulasan. PASSAK. Ingat sampai bila-bila ni PASSAK ni. Baik. Saya bagi tahu tadi, untuk ulasan kamu perlu bina berapa perenggan? Berapa perenggan? 3 perenggan sahaja. Baik. Untuk perenggan pertama kita panggil pengenalan atau pendahuluan.
Ini perenggan pertama. Perenggan kedua. Perenggan kedua ni perenggan isi. Nak berapa ayat? 4 ayat. 4 ayat. Jadi, antara seterusnya, selain itu, akhir sekali, ASSA ini berada pada perenggan kedua, iaitu perenggan isi. Dan yang terakhir sekali, kesimpulan. Kesimpulan ini perenggan ketiga. 1 ayat sahaja. Kamu akan dijelaskan lepas ini. Cuma saya nak kamu ingat dulu pasak ni. Ini pengenalan, iaitu perenggan pertama. Antara seterusnya, selain itu, akhir sekali. Ini berada pada perenggan kedua, perenggan isi. Dan kesimpulannya, perenggan ketiga. Sebenarnya seterusnya, selain itu, akhir sekali, kesimpulan ini penanda wacana. Penanda wacana. Dalam binaan ulasan, perlu ada penanda wacana. Kalau tak ada penanda wacana, kamu tidak layak dinilai daripada markah cemerlang. Jadi nak nilai markah cemerlang ni berapa? Cemerlang atas ni 14 dan 15. Markah penuh 15. Kalau markah cemerlang 13, 14, 15. Cemerlang atas 14, 15. Kalau tak ada penanda wacana, markah kamu paling tinggi 12. 12. Betul, 12. Mesti ada. Dan kemudian apa yang perlu kamu ingat ialah kata hubung. Kenapa kena guna kata hubung? Sebab kata hubung ini akan membantu kamu dalam pengembangan idea. Apa maksud pengembangan idea ni? Senang ceritanya, kata hubung ini akan bantu kamu buat huraian ataupun buat isi tersirat. Apa benda isi tersirat? Baik. Dengar baik-baik. Dalam ulasan, dalam binaan ulasan, kamu perlu ada yang pertama isi tersurat. Yang kedua isi tersirat. Tersurat, tersirat. Tersurat ini apa? Tersurat maklumat yang telah diberi. Tersurat ini maklumat yang telah diberi. Contohnya untuk soalan poster berbahaya ni apa? Untuk soalan poster penyakit berbahaya ini, maklumat yang dia beri, maklumat yang tersurat, inilah. Ni, langkah pencegahan awal. Ini, langkah pencegahan awal ini. Ini ya maklumat yang diberi. Tersirat dia apa? Tersirat ini, huraian ataupun sebab, ataupun akibat, ataupun kenapa. Jadi kalau nak kembangkan idea itu, gunakan kata hubung. Lebih mudah untuk kamu dapat idea. Contoh, kamu kata salah satu cara untuk cegah penyakit ni, salah satu cara pencegahan awal, kena kerap basuh tangan dengan cara betul. Kenapa? Kenapa kena basuh tangan? Kenapa kena basuh tangan? Itulah pengembangan idea. Itulah tersirat dia. Jadi macam mana kamu nak buat? Nak guna kata hubung, nak suruh ayat tu jadi mantap. Jadi macam ginilah. Kita perlu kerap basuh tangan dengan cara yang betul. Supaya tangan kita sentiasa bersih. Itulah maksud saya pengembangan idea. Tak ada isi tersirat, kamu tidak layak dapat markah cemerlang. Contoh kedua saya bagi. Kita juga perlu tutup mulut dengan tisu atau tangan ketika batuk dan bersin. Kenapa kena tutup mulut guna tisu atau tangan? Kenapa? Gunakan ni agar kita perlu tutup mulut dengan tisu atau tangan ketika batuk atau bersin agar kuman itu tidak merebak kepada orang lain. Jadi sebab itulah saya minta kamu hafal kata hubung yang ini. Sahu. S supaya A, agar K kerana U untuk.
Ada berpuluh-puluh kata hubung. Kalau nak guna kata hubung yang lain, boleh ke tidak boleh? Boleh. Sangat-sangat boleh. Cuma kenapa saya buat saku ini? Sebab untuk lebih mudah kamu hafal, lebih mudah kamu ingat. Kalau nak guna kata hubung lain, sangatlah boleh. Kamu boleh tengok kata hubung, contoh kata hubung ni dalam buku teks ada, dalam internet pun ada. Ini tajuk kata hubung ni kita belajar masa kamu tahun 3 lagi. Cikgu-cikgu bahasa Melayu tahun 3 dah ajar kata hubung. Jadi nak tahu lebih lanjut berkenaan kata hubung, kamu boleh Google sendiri atau cari maklumat sendiri. Boleh guna mana-mana kata hubung untuk kembangkan idea kamu. Tak salah. Cuma yang saya bagi contoh ini agar kamu lebih mudah faham. Baik. Ini merupakan contoh ulasan berdasarkan poster penyakit berbahaya. Baik. Kamu perhatikan betul-betul. Sambil kamu tengok video ni, sambil kamu tengok gadget kamu, skrin gadget kamu, sambil pegang buku teks. Sambil tengok buku teks, muka surat 26. Muka surat 26. Muka surat 26 ni ada poster ni. Jadi saya minta kamu sambil kamu tengok video ni, sambil kamu buka buku teks supaya lebih mudah kamu faham. Baik. Ingat balik apa yang saya bagi tahu tadi. Untuk perenggan 2, perenggan isi, saya nak berapa ayat? Berapa ayat saya nak? 4. 4 ayat. Paling banyak 4 ayat. Paling banyak 4 ayat, paling kurang 3 ayat. Nanti, yang 3 tu nanti dulu. Ulasan yang lebih ringkas saya akan ajar kepada kamu bila sekolah dah buka. Ini sebagai asas supaya kamu tahu cara untuk tulis cara untuk tulis ulasan. Jadi paling banyak 4 ayat. Kalau kamu tengok buku teks, muka surat 26, pencegahan awal ada 7. Ada 7 cara atau 7 langkah pencegahan awal. Dia bagi 7. Tapi macam mana nak buat 4? Dia bagi 7 maklumat. Tapi saya nak paling banyak 4 ayat. Jadi, dengar baik-baik. Walaupun maklumat yang diberi lebih daripada 4, walaupun maklumat tu dia bagi 9 ke, 10 ke, 8 ke, kamu hanya perlu pilih 4 sahaja maklumat yang kamu nak guna. Pilih yang mana sesuai, pilih yang mana mudah untuk kamu fikir isi tersirat dia. Dalam contoh dalam buku teks ni dia bagi 7. Pilih 4 sahaja isi yang kamu nak guna dan pastikan isi yang kamu pilih tu, 4 itu mudah untuk kamu kembangkan idea dengan cara gunakan kata hubung tadi. Baik. Tengok skrin gadget masing-masing, tengok contoh ulasan ini. Macam saya bagi tahu awal-awal tadi, poster perenggan pertama. Perenggan pertama 2 ayat. Ini contoh. Poster tersebut berkaitan penyakit berbahaya. Berikut merupakan langkah pencegahan awal penyakit berbahaya. 2 ayat sahaja cukup. Sempurna dah perenggan pertama kamu. Sebab ini poster, sebab itu kita guna perkataan poster. Katakanlah kamu dapat latihan gambar, jadi tukarlah gambar. Katakanlah kamu dapat latihan bentuk graf, jadi gunakan graf. Perkataan pertama
perkataan pertama, perenggan pertama ni, perkataan pertama, perenggan pertama bergantung kepada soalan yang kamu dapat. Kalau gambar, gambarlah. Kalau poster, posterlah. Kalau rajah, rajahlah. Tengok soalan. Itu nanti kita akan belajar pada masa depan. Jadi untuk kali ini, poster. Jadi guna perkataan poster. Poster tersebut berkaitan penyakit berbahaya. Berikut merupakan langkah pencegahan awal penyakit berbahaya. Baik. Pada contoh ini, saya telah pilih 4. 4 daripada 7 tadi. Saya pilih 4 sahaja isi untuk digunakan. Yang pertama, isi yang saya guna, cara yang saya guna atau langkah pencegahan awal yang saya pilih, kerap basuh tangan. 1. Yang kedua, tutup mulut dengan tisu atau tangan ketika batuk atau bersin. Itu yang kedua. Yang ketiga, isi ketiga saya guna, elakkan diri daripada orang yang bergejala. Itu yang ketiga. Langkah pencegahan awal yang keempat yang saya pilih ialah pakai pelitup muka. 4 itu sahaja saya pilih. Walaupun dibagi 7, paling banyak pilih 4 sahaja. Baik, perhatikan betul-betul contoh ulasan ini. Yang warna hijau ini merupakan, yang hijau ni, ini kepala ayat. Kepala ayat ataupun penanda wacana lah. Seterusnya, selain itu, akhir sekali. Dan satu lagi ni kesimpulannya. Ini penanda wacana. Kepala ayat kamu lah. Baik, perhatikan dengan baik-baik, fahamkan. Antara langkah untuk mencegah penyakit berbahaya ialah kita mestilah kerap membasuh tangan dengan cara yang betul supaya, ingat balik saku tadi, S tadi, supaya tangan sentiasa bersih. Supaya tangan sentiasa bersih, inilah isi tersirat. Ada ke dalam poster tu dia kata lepas kita kena basuh tangan dengan betul supaya tangan bersih? Ada? Tak ada. Jadi supaya tangan bersih ini idea kamu sendiri, idea kita sendiri. Jadi itulah maksud idea tersirat. Yang kedua, seterusnya, ingat balik pasak tadi. S yang pertama. Seterusnya, kita haruslah menutup mulut dengan tisu atau tangan ketika batuk atau bersin, agar saku, agar kuman tidak merebak kepada orang lain. Agar tidak merebak kepada orang lain, itulah isi tersirat. Seterusnya, tengok. Selain itu, kita haruslah mengelakkan diri daripada orang bergejala kerana ia dapat membahayakan diri kita. Akhir sekali, kita juga perlulah memakai pelitup muka untuk mengelak kuman menjangkiti kita. Jadi SAKU, saku. Katakanlah kamu nak guna kata hubung lain, boleh, tak ada masalah. Kamu nak guna tak ikut urutan, tak ikut susunan seperti yang saya bagi tahu, boleh, tak kisah. Yang penting ada kata hubung. Jadi tengok perenggan terakhir. Kesimpulannya, marilah kita bersama-sama menjaga kesihatan diri kita agar badan kita sentiasa sihat dan bertenaga. Ini perenggan ketiga, perenggan terakhir. Jadi ingat balik, P pasak, P pengenalan, A antara, S seterusnya, S kedua, selain itu, A akhir sekali, dan K kesimpulan. Jadi perenggan akhir ni lebih mudah kalau kamu buat harapan kamu. Lebih mudah kamu buat kalau kesimpulan ni apa yang kamu nak ajak orang buat.
Itu harapan. Di sini contohnya marilah kita bersama-sama menjaga kesihatan diri kita agar badan kita sentiasa sihat dan bertenaga. Jadi ini contoh ulasan ringkas. Ringkas dan mudah, lebih bersistem, lebih ada sistem dia, lebih mudahlah untuk kamu bina. Jadi saya harap kamu faham betul-betul bahagian ini. Kalau tak faham, tengoklah video ni ulang sampai kamu faham. Sebab tak tahu bila sekolah akan dibuka. Benda ni sepatutnya kamu dah ajar, kamu sudah kuasai masa kamu tahun 4. Tapi sebab tahun lepas kita dilanda, bukan kita, satu dunia ni dilanda COVID-19 ni, jadi semuanya lambat ataupun kamu tidak dapat kuasai dengan baik lah, senang cerita. Sebab sekolah pun ujung-ujung bulan berapa baru buka. Jadi saya harap kalau kamu tak faham, tengok video ni berkali-kali, tengok susunan dia. Setelah kamu faham, setelah kamu salin contoh ulasan tadi, jadi untuk menguji kamu faham ataupun kamu tidak faham, ataupun kamu faham sikit-sikit, untuk uji faham ke tak faham tu, kamu perlu buat tugasan ini, buat sendiri berdasarkan apa yang telah kamu belajar awal-awal tadi. Baik, salin dulu soalan. Salin dulu soalan. Poster juga Poster di bawah berkaitan kempen gaya hidup sihat. Berdasarkan poster tersebut, tulis ulasan tentang cara-cara mengekalkan kesihatan diri dalam bentuk perenggan selengkapnya. Baik, saya lupa nak bagi tahu tadi. Biasanya kata kunci bagi soalan ulasan, biasanya terletak selepas perkataan tentang. Selepas perkataan tentang. Biasanya dalam soalan, mana-mana soalan mesti ada perkataan tentang. Kalau tak ada perkataan tentang, perkataan berkaitan. Sama je. Jadi biasanya kata kunci soalan itu selepas perkataan tentang atau berkaitan. Jadi kata kunci soalan ini yang mana? Ini cara-cara mengekalkan kesihatan diri. Kalau dalam peperiksaan saya akan minta kamu garis, guna pembaris. Bukannya freehand, guna pensel macam itu je, tak. Bila nama garis ni mesti satu garis lurus, mesti guna pembaris. Baik, itu tak apalah, kemudianlah tu. Jadi apa yang perlu kamu buat ialah bina ulasan kamu sendiri. Kalau kamu tengok poster ni, dia ada bagi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 cara mengekalkan kesihatan diri. Ada 5 cara. Ingat balik saya bagi tahu tadi. Kalau dia bagi lebih, kena guna berapa? Paling banyak kena guna berapa? 4. Pilih mana-mana 4 ini yang kamu rasa senang untuk kamu fikir isi tersirat dia. Guna balik satu, ataupun nak guna kata hubung lain, tak kisah. Yang penting ada isi tersirat. Jadi saya harap bahagian ini tiada masalah. Semua boleh buat. Ikut panduan yang telah diajar kepada kamu. Poster ini kamu tak perlu salin balik. Yang ini tak perlu salin balik. Tak perlu photostat pun. Tak perlu lukis, tak perlu. Cukup sekadar kamu salin je soalan, kemudian di bawah soalan tu selang satu baris, terus buat ulasan. Yang ini tak perlu tulis balik, salin balik. Baik, sekian saja untuk minggu ini. Jadi saya harap segala penerangan, segala penjelasan kamu faham dengan baik. Panjang, video kali ini agak panjang. Sebab macam saya bagi tahu awal-awal tadi, ini kali pertama kamu diajar untuk buat ulasan dengan cara yang mudah. Jadi saya harap tugasan kali ini kamu dapat hantar
tepat pada tarikh yang telah ditetapkan. Jadi minggu ini saya harap semakin kurang ataupun tak ada terus yang tidak hantar buku. Saya harap semua hantar buku tepat pada masa yang telah ditetapkan. Sekiranya ada apa-apa persoalan ataupun kamu tak faham, ulang balik video. Tengok balik semula dari awal video ataupun mana-mana bahagian kamu tak faham. Kalau tak faham juga, boleh tanya saya melalui WhatsApp lah. Cuma kalau tanya saya melalui WhatsApp ni, saya tidak dapat jawab terus, tidak dapat reply atau balas terus sebab ramai yang akan tanya ataupun saya ada kerja lain ke. Jadi saya harap panjangnya video ini membantu kamu untuk faham dengan lebih mudah. Jadi kita berjumpa pada minggu hadapan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.